Okey, saya nak sebut perkara sampingan bagi orang yang bekerja, yang terlibat, sama ada yang pakai PPE tu ke, ataupun doktor yang sekelang kabut masa tak ada ni, nak solat pun tak ada masa ni kerana banyak dengan pesakit dan seumpamanya ni. Satu peruntukan syarak yang disebut, iaitu peruntukan jamak. Orang-orang yang sukar, berada dalam keadaan sukar, mereka di sisi sebahagian para fuqaha, khususnya di dalam mazhab Imam Ahmad, mazhab Hanbali, sehingga kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, mazhab Hanbali awsa'al mazahib, seluar-luar mazhab di dalam bab boleh jamak. Yakni boleh jamak salat tapi tidak qasar lah. Macam mana? Katakanlah doktor tu dia bertugas, dia nak bertugas, satgi dia tahu dah shift dia ni mula pukul 2. Kalau start pukul 2 ni sampai saat ni sampai maghrib, kat maghrib lah, sampai ke maghrib, dia boleh jamak. Umpamanya masuk waktu zuhur, dia semayang zuhur 4 rakaat, kemudian dia semayang asar 4 rakaat, jamak takdim. Dia boleh lakukan hal itu. Yani yang boleh jamak lah, solat yang boleh jamak zuhur dengan asar, maghrib dan isya. Demikian juga dia boleh buat pada waktu maghrib, yakni jamak takdim, mendahulukan pada waktu mengambil solat yang kedua masuk pada waktu yang pertama. Jamak takhir masuk solat yang pertama masuk pada waktu yang kedua. Ataupun dia mungkin mula bertugas pada pukul 12, sibuk dia, satgi pukul 6 baru dia nak habis, tak apa, dia boleh jamak takhirkan, di mana solat itu dia jadikan solat zuhur dibuat pada waktu asar, dia solat zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Walaupun dalam sebahagian mazhab dia kata utamakan sembahyang yang dahulukan sembahyang pada waktu berkenaan. Wallahu alam, tetapi di tertib sembahyang saya bersetuju kita dahulukan ikut tertib. Zuhur dulu. Ya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Walaupun pada waktu asar, mulakan zuhur dulu. Jadi kita salat jamak, tapi kita tak qasar kerana kita bukan musafir. Ini tu utama. Termasuk juga kadang-kadang masuk waktu start bertugas tu pukul 6, sampai nanti ni pukul 11 baru nak berhenti, boleh jamak takhirkan. Mungkin yang ni mungkin 6 petang, pukul 11 malam baru nak berhenti, boleh jamak takhirkan. Ini di atas qaul yang disebut oleh para fuqaha. Alasan dalam hadis ini apa dia? Alasan ialah hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim, diriwayatkan juga oleh Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, di mana Ibnu Abbas menyatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal 'asra jami'an bil Madinah fi ghairi khaufin wala safar." Nabi setelah semayang zuhur dengan asar jamak di Madinah tanpa ada sebab ketakutan dan tidak juga sebab musafir. Abu Zubair yang mendengar hadis ni daripada Sa'id bin Jubair, tabi'i, dia tanya Sa'id, "Limadza fa'al dhalik?" Pasal apa Rasulullah buat macam tu? Kata Sa'id bin Jubair, dia kata, "Sa'altu Ibn Abbas kama sa'altani." Aku telah tanya Ibnu Abbas macam mana engkau tanya aku. Dia pun dah terfikir lah dulu masa dia dengar hadis daripada Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Dia tanya, bila dia riwayat pun anak murid dia pun tanya dia. Kata Ibnu Abbas, sebab arada alla yuhrija ahadan min ummati, kerana Nabi tak mau seseorang pun dari kalangan umatnya terbeban. Itu sebabnya. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, Tirmizi dan Abu Dawud dan seumpamanya. Dalam Muslim ada lafaz yang lain, dia kata jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina az-zuhra wal 'asra
wal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar. Nabi jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di Madinah tanpa disebabkan kerana ketakutan, tidak juga kerana hujan. Kalau hujan memang ada bab jamak. Jadi tanya tadi sebab apa? Sebab tak mau menyusahkan. Ulama-ulama hadis bincang hari ni. Mungkin ada orang akan kata Imam Tirmizi bila dia riwayat hadis ni dalam sunan dia kata dua hadis yang tak diamalkan oleh fuqaha. Dia sebut hadis bunuh orang minum arak kali keempat, dan hadis ni dia kata hadis ni lam ya'mal bihi ahadun minal fuqaha. Hadis ni ahli fuqaha tak amalkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia tolak pendapat Al-Imam Tirmizi. Dia kata tak betul, kata fuqaha tak amalkan. Kata dia apa? Saya quote, saya terjemah siap-siap. Apa yang Al-Imam An-Nawawi, ini semua tahu jago mazhab Syafi'i, sebut di dalam Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi ni hebat, umur muda meninggal, masya-Allah, tapi tulis kitab muhazzab walaupun tak sempat habis semua. Tulis Syarah Sahih Muslim, tulis Riyadhus Salihin, banyak kitab-kitab dia makbul, banyak kitab-kitab dalam fiqh, masya-Allah. Kataballahu lahu qabul, Allah Ta'ala jadikan dia diterima oleh umat manusia. Imam yang besar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sebahagian para imam, yakni para ulama, berpegang kepada keharusan menjamakkan salat ketika tidak bermusafir, yakni fil hadar, disebabkan sesuatu keperluan, lihajah. Ini untuk sesiapa yang lam yattakhidhu adatan, yang tak menjadikan dia satu kebiasaan. Jangan tak pasal-pasal sat-sat jamak. Dia bukan macam tu. Yang ni hajah jika ada keperluan. Ini pendapat Ibn Sirin, yakni Muhammad Ibn Sirin, imam tabi'i jalil yang terkenal dengan menafsirkan mimpi tabi'i, anak murid sahabat yang besar Muhammad Ibn Sirin. Ashab, yakni daripada mazhab Malik. Kata Al-Khattabi, ini adalah pendapat Al-Qafal Asy-Syashi Al-Kabir. Al-Qafal Asy-Syashi Al-Kabir dalam mazhab Syafi'i. Al-Qafal Asy-Syashi iaitu daripada mazhab Syafi'i. Ishaq Al-Marwazi daripada kalangan ahli hadis pendapat ini juga dipilih oleh Ibn Munzir, tadi Ibn Munzir An-Naisaburi yang kita sebut. Dia disokong oleh yang menyokong kenapa boleh buat di atas apa yang Ibn Abbas tadi, untuk meringankan. Sebab itu maka para ulama kata kalau kita keperluan, terutama doktor bedah, polis yang jaga ni rusuhan ke ataupun jaga jalan ke, kalau dia tinggal benda tu, satu kesusahan, satu benda masalah lain akan menimpa orang ramai, boleh. Orang yang buat kawalan-kawalan, boleh, dia walaupun tak musafir, mereka boleh jamakkan di atas peruntukan yang diberikan ini. Sehingga Dr. Yusuf Qadawi sebut dalam Fatwa Mu'asarah bab ni. Jadi dan sebelum tu saya nak sebut, ada juga di kalangan ulama kata jamak ni jamak suri. Jamak suri ni dia lewatkan zuhur, hampir nak masuk waktu asar, segerakan asar, rapat pada waktu zuhur. Jadi seakan-akan macam gambarannya macam jamak, dia tak jamak pun. Dia sebenarnya zuhur tu pada waktu zuhur, lepas dia sembahyang zuhur sekejap, terus masuk waktu asar, kemudian dia sembahyang asar. Itu jamak suri. Ini tak ada riwayat Nabi buat benda tu. Cumanya Abu Sya'tha yang dia sebut, dia kata Nabi buat, dia kata azunnu, aku sangka Nabi buat benda. Tapi dari segi riwayat tak ada. Bahkan kalau kita lihat seperti mana kata Imam Nawawi dan seumpamanya, ini lebih memberikan masyaqqah. Jadi lagi susah nak kena tunggu pada waktu. Kalau tambah orang yang bertugas nak pergi tunggu pada katalah 4:25, nak tunggu semayang waktu tu, lepas tu terus, ini lebih masyaqqah kena ini tidak memenuhi maksud jamak, yang mana kata Ibnu Abbas, arada alla yuhrija ahadan min ummati, kerana tak mau bebankan umat, itu lebih membebankan. Sebab itu maka seperti mana kata Al-Azami
dan As-Sahihul Kamil. Ini tidak diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangkaan Abu Sya'tha, tapi tak apalah, ada dalam riwayat sangkaan itu, tapi tidak ada hal itu diriwayatkan secara terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang yang doktor, nurse, semua dalam keadaan ini, mereka boleh solat dalam keadaan mereka tak perlu qada. Dan kalau mereka dalam keadaan kesempitan waktu dan kesusahan disebabkan suasana yang dihadapi, mereka juga boleh menjamakkan solat mereka.